Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Untuk hari ini kita akan melihat tajuk yang baru, iaitu bab 6 tingkatan 4, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, kita akan fokus kepada tajuk 6.1, iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita ataupun latar belakang bagaimana pengaruh komunis itu dapat masuk atau berada di negara kita. Seterusnya kita akan lihat 6.2, ancaman komunis di negara kita, iaitu apakah perkara yang telah dilakukan oleh komunis untuk menghuru-harakan keadaan di negara kita. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat sedikit video berkaitan dengan apa yang telah berlaku sepanjang komunis bertapak di negara kita. Mari sama-sama kita saksikan supaya kita dapat membuka minda dan idea untuk tajuk ini. Itu tadi berkaitan dengan video keganasan komunis dan kesan berkaitan dengan pengaruh komunis yang telah tersebar di tanah Melayu, yang telah membawa kesengsaraan kepada penduduk tanah Melayu, tidak kira Melayu, Cina, India dan juga British yang ada ketika itu. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat serba sedikit pengenalan ataupun bagaimanakah latar belakang komunis ini boleh bertapak di negara kita. Pelajar-pelajar boleh melihat buku teks muka surat 146. Okey, berdasarkan video tadi juga pelajar-pelajar boleh lihat dan nilai apakah kesan yang berlaku apabila komunis ini bertapak di tanah Melayu dan apakah kesengsaraan yang kita perolehi sepanjang berada pada zaman darurat, iaitu zaman di mana kita berusaha untuk menangani ancaman komunis ini. Sangat
banyak keperitan, kepedihan, kepayahan penduduk-penduduk ketika itu, yang mana kita pada hari ini sepatutnya mengekalkan keamanan yang telah kita capai pada hari ini. Okey, kita lihat dahulu berkaitan dengan latar belakang bagaimana komunis itu bertapak. Okey, kalau kita lihat pertama sekali, ideologi komunis. Komunis ini adalah sebuah ideologi yang mana diperkenalkan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels, yang mana kalau kita lihat mereka telah memberikan satu ideologi baru melalui penulisan ataupun karya yang bertajuk Communist Manifesto dan juga Das Kapital. So maksudnya dua buku inilah yang telah membawa ideologi tersebar ke seluruh dunia. Okey, dan antara perkara yang penting apa yang harus kita tahu berkaitan dengan ideologi ini adalah, pertama, mereka ingin memilik negarakan ekonomi, dan yang kedua, memilik negarakan barangan pengguna. Okey, so dua perkara asas inilah yang mana ingin disebarkan oleh fahaman komunis. Fahaman komunis ini telah tersebar, kebanyakannya adalah di negara China dan juga di Indonesia. Okey, itu adalah antara dua perkara, dua negara yang mana kalau kita lihat komunis ini telah bertapak dan tersebar. Disebabkan itu kita mengalami tempiasnya kerana di negara kita mempunyai ramai buruh-buruh daripada negara China, dan juga kita adalah sebuah negara yang berjiran. Okey, senang kata tanah Melayu adalah berjiran dengan Indonesia. Okey, so ini adalah serba sikit, dan di sebelah kanan video itu ataupun ini adalah gambar Karl Marx, iaitu pengasas kepada fahaman ataupun ideologi komunis tersebut. Seterusnya, kita tengok bagaimana komunis ini boleh bertapak atau masuk. Okey, tadi saya dah sebutkan, cikgu dah sebutkan ada dua. Pertama, datangnya daripada pengaruh negara China, dan yang kedua adalah daripada Indonesia. So dua inilah yang telah membawa masuk komunis itu ke tanah Melayu. Bagaimana cara ia masuk, kita boleh rujuk ataupun sama-sama melihat secara detail di dalam buku teks muka surat 146. Tetapi secara ringkasnya, kalau pengaruh daripada China itu bermula pada tahun 1920-an lagi, iaitu melalui sebuah parti. Parti ini adalah parti yang ada di China, tetapi mereka telah membuka cawangan parti tersebut di tanah Melayu. Nama partinya adalah Parti Kuomintang, ataupun lebih mudah tulis sahaja KMT. Okey, dan parti ini telah membuka cawangan di seluruh tanah Melayu ataupun di bandar-bandar utama di tanah Melayu. Kita boleh ambil yang mudah ataupun dekat dengan Perlis ni adalah Sungai Petani. Okey, banyak lagi kawasan-kawasan lain, contohnya adalah di Muar, kemudian di Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur. Okey. Seterusnya, pengaruh daripada Indonesia juga adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ketika itu telah datang ke tanah Melayu, disebabkan mereka gagal untuk menyebarkan pengaruh komunis ini di Indonesia. Okay, contoh pemimpin-pemimpin adalah seperti Tan Melaka, Alimin, kemudian Hasanusi, Winanta dan sebagainya. Kegagalan PKI ketika itu untuk menguasai kawasan Pulau Jawa menyebabkan mereka membawa diri ataupun pergi ke tanah Melayu. Kita lihat pula berkaitan dengan penumbuhan PKM ya. Kalau kita tengok penumbuhan PKM, Parti Komunis Malaya ni bermula di Negeri Sembilan, iaitu di kawasan Kuala Pilah pada tahun 1930. Yang mana kalau kita lihat
kebanyakan PKM ini peringkat awal menyusup masuk melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan atau penerbitan akhbar-akhbar serta sekolah-sekolah Cina. Okey. Suatu zaman Jepun, PKM ini bekerjasama dengan British dalam membentuk MPAJA, dan mereka telah mendapat bantuan berkaitan dengan latihan, berkaitan dengan logistik, berkaitan kewangan dan sebagainya daripada British, kerana British telah bekerjasama dengan PKM melalui penubuhan Malayan People Anti-Japanese Army ini ketika zaman Jepun untuk mengusir Jepun. Okey. Namun selepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, maka kalau kita tengok, PKM ini telah keluar daripada hutan dan mereka telah membuat kekacauan atau membunuh mana-mana yang dirasakan oleh PKM ataupun bintang 3 ketika itu yang bersubahat dengan Jepun. Okey. Dan kalau kita lihat, MPAJA ini kemudiannya telah dibubarkan pada Disember 1945, dan selepas itu PKM ini menjadi pertubuhan yang sah sehinggalah pada tahun 1948 yang mana ia telah diharamkan. Dan dalam tempoh tersebut, PKM ini berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja, yang mana 335 kesatuan sekerja ini telah dipengaruhi oleh Parti Komunis Malaya ataupun ideologi komunis. Okey. So kita tengok kepada subtopik yang seterusnya, yang kedua, iaitu 6.2. Apakah bentuk ancaman komunis di negara kita? Okey, kalau kita tengok, ini antara gambar yang kita dapat gambarkan apa yang dilakukan oleh komunis. Pertama sekali, yang ini berkaitan dengan merosakkan landasan kereta api dan juga dapat menyebabkan kereta api telah tergendala. Yang gambar di sebelah kanan atas ni pula adalah tindakan komunis membakar estet-estet ataupun ladang-ladang getah, dan seterusnya mereka juga merosakkan kenderaan awam bagi melumpuhkan kegiatan pengangkutan di tanah Melayu ketika itu. Okey. Jadi apa yang dilakukan oleh British sepanjang komunis bertapak di tanah Melayu ini? Antara tindakan yang pertama dilakukan adalah mengisytiharkan darurat. Darurat ini diisytiharkan berikutan ketika itu komunis telah membunuh pengurus-pengurus ladang. Contohnya berlakunya kematian pengurus ladang iaitu di Sungai Siput Perak, iaitu 3 orang pengurus ladang Eropah yang telah dibunuh di Sungai Siput. Okey. Kemudian komunis juga banyak telah bergerak di ladang-ladang ini. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kegiatan ekonomi di tanah Melayu, dan mereka telah kalau kita lihat melaksanakan undang-undang darurat ini, ataupun British ini melaksanakan undang-undang darurat di kawasan-kawasan tertentu, contohnya di sekitar Sungai Siput tadi, kemudian di Ipoh serta di kawasan Johor. Okey, di sini saya ambil contoh Ipoh lah sebab yang paling dekat. Kita lihat apa yang mereka telah lakukan. Okey, kalau kita lihat daripada video ni, kita tengok sikit. Beginilah onar Parti Komunis Malaya dalam usaha mengambil alih pemerintahan negara menjelang kemerdekaan. Mereka mewujudkan rasa tidak puas hati di kalangan penduduk melalui tindakan sabotaj ke atas lombong biji timah, ladang getah dan kampung, serta memusnahkan jentera, peralatan komunikasi dan perhubungan. Mereka juga mempengaruhi masyarakat Cina di pinggir-pinggir hutan untuk membantu membekalkan makanan, senjata dan maklumat.
Mereka turut menyusup ke sekolah dan persatuan sekerja untuk mengembangkan ideologi songsang mereka. Hanyalah setelah 3 peladang Eropah dibunuh di Sungai Siput, barulah pihak berkuasa menyedari kewujudan satu gerakan pemberontakan tersusun Parti Komunis Malaya. Sir Edward James, Pesuruhjaya Tinggi British ketika itu, akhirnya mengisytiharkan darurat yang berterusan selama 12 tahun pada bulan Jun 1948. Okey, kalau kita tengok daripada video tadi, itu adalah antara peringkat awal lah, melalui pengisytiharan darurat. Kita lihat apakah tindakan yang telah dilakukan oleh komunis. Okey, antara tindakan yang disebutkan dalam video tadi, yang pertama sekali adalah melumpuhkan ekonomi. Contohnya kalau melumpuhkan ekonomi ini berkaitan dengan ladang-ladang lah. Okey, contoh ladang biji timah, ladang biji timah pula dia, lumbung biji timah, kemudian seterusnya ladang getah, dan juga kawasan-kawasan yang mana menjadi sumber ekonomi bagi British. Contoh kita ambil sini, serangan 80 lumbung biji. Okey, 80 lumbung biji timah yang telah diserang, dan mereka juga merosakkan pokok getah. Ini contoh gambar yang menunjukkan komunis telah merosakkan pokok getah dengan meletak dia punya batang pokok getah ini untuk mengelakkan dia daripada mengeluarkan susu getah. Okey, ada juga yang dibakar, kemudian ada juga rumah-rumah peladang ini ataupun ladang-ladang ini, rumahnya telah dibakar dan sebagainya. Kemudian mereka juga merosakkan infrastruktur, contohnya seperti mengebom landasan kereta api, membakar kenderaan-kenderaan yang ada di jalan raya, sabotaj telefon dan merosakkan paip air. Okay. Ini juga adalah antara apa yang dilakukan oleh komunis yang mana mengancam keselamatan rakyat. Ini antara perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan. Apa yang telah digunakan oleh komunis adalah contoh mengugut, sabotaj, menyerang, kejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh. Ini semua adalah perkara yang dilakukan oleh komunis. Okey, dan di bawah ini terdapatnya jumlah berkaitan statistik orang awam yang telah dibunuh. Okey, komunis juga telah mengancam pasukan keselamatan, contohnya menyasarkan pasukan keselamatan iaitu balai polis. Okey, yang mana menyebabkan tercetusnya huru-hara di tanah Melayu. Dan di bawah ini ada statistik berkaitan dengan jumlah angka korban dan juga anggota keselamatan yang cedera. Okey, so ini saja semua berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh komunis. Okey, so daripada kelas kita ini, kalau kita lihat, janganlah daripada peribahasa ini, jikalau mengangin jangan tumpah padanya. Maksud dekat bawah tu, berhati-hati apabila memilih supaya tidak terbuang yang baik. Maksudnya dalam kita melihat apa yang berlaku sewaktu zaman komunis ini, kita harus bijak untuk menilai supaya kita tidak terjebak ataupun terpengaruh dengan ideologi komunis yang boleh menyebabkan negara kita menjadi tergugat dari segi kedaulatannya. Okey, itu saja kelas kita. Sekian, Assalamualaikum.